A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya, dan seterusnya kita dapat masih lagi duduk dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik belaka dan di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama dengan saya, Dai Aiman, pada hari ini kita nak membicarakan satu topik yang cukup menarik. Dalam topik akidah, iaitu berkaitan dengan gangguan mistik. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Datuk Seri Dr. Muhammad Suhaimi Rozali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini satu topik yang cukup menarik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Dan kepada para penonton yang ingin bersama dengan Fadil Ustaz, boleh call kita di talian 18881677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik para penonton, topik kita pada hari ini berkaitan dengan gangguan mistik. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mungkin kita nak bertanya kepada Al-Fadil Ustaz, apakah itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan gangguan mistik? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Dai Aiman. Okey, tajuk kita ataupun topik kita pada pagi ini berkaitan dengan gangguan mistik. Jadi saya percaya dekat luar sana ramai yang tertanya-tanya mistik itu apa. Jadi bagi saya persoalan kita pada pagi ini Dai Aiman berkaitan dengan mistik ni, kita akan tengok daripada segi pendefinisian dulu. Apa yang kita faham berkaitan dengan mistik. Okey, kalau kita tengok daripada segi bahasa, mistik itu dia ada dua makna yang besar lah. Satu, mistik itu maknanya itu iaitu suluk, iaitu jalan ataupun torik, dan satu lagi mistik itu iaitu alam gaib. Jadi pada pagi ni tajuk kita berkaitan dengan gangguan mistik ni, iaitu gangguan daripada alam gaib, ataupun kita ringkas cerita Dai Aiman, iaitu gangguan daripada jin ataupun daripada makhluk yang kita tidak nampak. Jadi kalau kita melihat pada tajuk kita pada pagi ini, kenapa kita nak kena bincang tajuk-tajuk yang berkaitan dengan mistik ni? Apa kaitan dengan akidah kita? Apa kaitan dengan kehidupan seharian kita? Sejauh mana pentingnya kita untuk mengetahui benda ini? Jadi bagi kita melihat benda ini dengan lebih detail nanti, disebabkan kerana isu pertama kita, isu ini adalah isu berkaitan dengan akidah, pegangan hidup kita. Sebab dia akan melibatkan masalah apabila kita menghadapi masalah gangguan, kita akan melakukan proses untuk perubatan. Jadi kalau kita melihat dalam hadis Nabi SAW, masalah berubat ini, salah satu aspek yang perlu dijaga adalah aspek yang berkaitan dengan akidah. Sebab macam ni Dai, kalau kita lihat hari ini, Alhamdulillah umat Islam semayangnya bagus, puasanya bagus, ibadat-ibadat lainnya bagus. Tapi apabila melakukan perubatan, biasanya perubatan itu mereka pergi kepada orang yang tidak betul. Saya ringkaskan, salah parking. Jadi benda ini boleh mengganggu-gugat akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sejauh mana kita perlu mengetahui berkaitan dengan mistik dan alam gaib ini, sebenarnya tujuannya tidak lain dan bukan, sebenarnya adalah untuk kita menjaga. Kita sebut pertama adalah akidah kita, kemudian yang kedua kita nak jaga yang disebut dengan tata cara kehidupan kita dengan makhluk tadi. Macam kehidupan kita pada hari inilah, di saat kita diserang dengan makhluk yang kita tak nampak kan, kita perlu membuat persiapan dan persediaan betapa bahayanya makhluk gaib ini kalau sekiranya kita tidak jaga dengan tata cara yang betul. Itu mukadimah. Baik Datuk, ini sebagai mukadimah yang cukup menarik daripada Al-Fadil Ustaz. Tapi Ustaz, mungkin ada segelintir daripada penonton kita pada hari ini masih lagi ada keraguan tentang mistik ini. Adakah ia benar? Adakah ia cuma rekaan? Mungkin untuk memperkukuhkan perbincangan kita pada hari ini, mungkin Datuk ada boleh bawakan dalil daripada ayat Quran tentang wujudnya mistik ini sebenarnya.
Okey, terima kasih kepada Dai Aiman. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, ayat pertama, ayat kedua dalam surah Al-Baqarah kan, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mempercayai kepada benda-benda ghaib. Jadi kalau kita melihat apa yang disebut oleh para ulama kita, mempercayai benda ghaib ini adalah merupakan teras kita orang yang beriman pada Allah. Salah satu daripada benda ghaib itu sebenarnya adalah makhluk yang kita tidak nampak, selain daripada makhluk-makhluk lain. Di antara makhluk yang kita tak nampak itu sebenarnya adalah jin. Contohlah. Dan kalau kita tengok balik, kenapa jin itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Dan kalau Dai Aiman tengok sendiri, dalam Al-Quran tu terdapat satu surah khas yang Allah letak dekat situ berkaitan dengan surah jin. Dan terdapat lebih kurang 80 tempat berkaitan dengan makna jin. Maknanya kalau kita nak menolak secara asasnya, kita tak boleh tolak sebab memang sudah ada di dalam Al-Quran cerita berkaitan dengan jin. Cuma isunya pada hari ini dibahas oleh para ulama, bagaimana proses jin itu masuk ke dalam tubuh badan manusia. Bagaimana kita berinteraksi. Sebab ada orang mereka tidak mempercayai bahawasanya jin itu boleh masuk ke dalam tubuh badan manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menerangkan di dalam Al-Quran proses bagaimana jin boleh masuk ke dalam tubuh badan manusia. Maknanya benda ini bukan benda baru. Benda ini benda yang dah lama Dai Aiman. Dan benda ini ada kaitannya dengan satu ilmu yang daripada zaman dulu sampai sekarang pun orang masih guna pakai ilmu itu, namanya sihir. Sihir itu adalah gabungan di antara manusia dengan jin untuk menghasilkan sesuatu perkara yang menyalahi adat, tujuan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Jadi itu di antara asbab utama kenapa ilmu sihir itu sampai hari ini masih diguna pakai. Baik, kita dah jelas bahawa makhluk itu memang ada bersama dengan kita, tapi kita tak nampak Ustaz. Tapi Ustaz, adakah perkara ini ada pada zaman kita sekarang sahaja ataupun benda ini dah ada pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Okey, terima kasih Dai Aiman. Okey, kalau kita melihat kepada sejarah penciptaan jin itu, disebut oleh para ulama kita, jin dicipta lebih awal daripada manusia. Ada pandangan mengatakan 2000 tahun, ada pandangan mengatakan 40 tahun. Maknanya sebelum daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, jin tu dah ada Dai Aiman. Sebab itu kalau kita belajar berkaitan dengan jin ini sebenarnya dai dan juga penonton tanyalah ustaz. Jin ini sebenarnya daripada segi konsep dianya adalah bangsa. Macam kita manusia kan. Manusia kita ada bangsa manusia, bangsa jin, lepas tu bangsa binatang sebagai contoh. Jadi jin ini rupanya bangsa. Okey. Kalau kita tengok iblis sebagai contoh kan, iblis itu adalah anak kepada jin. Kalau dalam masyarakat kita mereka ingat jin itu adalah jin, mereka tidak menganggap jin itu adalah bangsa. Jadi saya cuba untuk fahamkan benda ini bagi kita nampak dengan lebih jelas. Ifrit tu apa, kan, jin tu apa, kemudian jin marid tu apa, supaya kita tak main sembrono. Jadi sebab kalau kita tidak tahu status ataupun kedudukan jin itu, maka dia akan menjadi masalah kepada kita bila kita masuk proses merawat nanti. Sebab bila kita nak merawat nanti, kita kena kenal pasti seseorang ini bila dia kena gangguan jenis apa dia kena, jin jenis apa dia kena, barulah sesuai dengan kaedah rawatan yang kita nak bagi ataupun yang kita cuba nak bagi. Jadi maknanya makhluk yang bernama jin ini dia ada sejak sebelum daripada zaman Nabi Adam alaihissalam lagi, dan dia adalah merupakan satu makhluk yang dicipta sebelum daripada manusia. Wallahualam. Baik Ustaz, kita nak berkenalan dengan jin. Jadi para penonton jangan ke mana-mana, kita nak tahu apa jenis-jenisnya dan apa tugas jin ini di atas muka bumi. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Ustaz, biar tahu jangan keliru dalam pengajian akidah kita pada hari ini berkaitan dengan gangguan mistik. Baik Ustaz, ada satu soalan yang cukup menarik yang nak ditanyakan oleh penonton kita pada hari ini di Facebook bersama dengan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Mengapakah gangguan mistik ini dikaitkan berlaku ketika maghrib? Apakah perubahan masa waktu di antara manusia dan jin itu berbeza keadaannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Daya Aiman dan terima kasih kepada yang bertanya. Okey, kalau kita melihat kepada waktu jin dan waktu manusia dia itu berbeza Dai. Ya. Maknanya kita hidup di satu alam yang kita kata alam dunia yang sama tapi masa itu berbeza. Ya. Maknanya siang ini Allah bagi pada manusia untuk bekerja. Malam itu Allah bagi kepada jin untuk bekerja. Jadi maknanya kita akan keluar kerja pagi 7 pagi. Jin akan masuk kerja 7 petang. Oh, ya. Okey. Sebab apa? Dikatakan kekuatan makhluk halus itu ketika mana tulung isyam wa ghurub syam. Masa naik matahari dan masa turun matahari. Sebab itu dalam proses kita merawat pun kebiasaannya bila kita nak mandi ataupun nak rawat, dia mesti kena rawat pada waktu tadi. Kerana itu dipanggil waktu check in dan check out makhluk halus tadi. Sebab itu kalau kita belajar dalam dunia jin, orang tua-tua kita pun ajar pada kita dulu waktu-waktu maghrib macam tu supaya kita jangan berada dekat luar. Kerana apa? Kerana pada ketika itu jin ini dia sibuk berurusan. Kalau istilah kita ni Dai Aiman, dia sibuk pergi punch card. Lebih kurang macam itulah. Sebab itu apa yang saya nak cuba fokuskan di sini bahawa kita hidup dekat dunia ni berkongsi alam dengan makhluk halus. Bila berkongsi alam, tata cara kita hidup itu perlu kita tengok balik. Maknanya kita duduk seolah-olah macam satu rumah. Dunia ni satu rumah tapi kita ada 2 penghuni. Sebab itulah kita perlu melihat kepada tata caranya. Maknanya kalau waktu maghrib tadi Islam dah ajak pada kita apa patut kita buat. Kalau pada waktu malam itu apa patut kita buat. Sebab itu kalau Da'i perasan, kenapa bila kita nak melihat seseorang yang ada gangguan itu dia sukar tidur pada waktu malam. Sebab pada waktu malam itu adalah pada waktu jin bekerja. Jadi maknanya orang yang ada gangguan dalam tubuh badan dia menjadi asbab kepadanya pada waktu malam dia sukar untuk tidur. Jadi kalau kita tengok satu penanda aras yang disebut oleh kebanyakan pengamal perubatan, tanda aras yang pertama adalah kepala kita. Dia akan ganggu daripada segi kepala itu, pertama susah tidur, tidur jaga-jaga ataupun tidur dialami oleh mimpi. Sebab itu kalau kita pergi pada pengamal-pengamal perubatan, dia akan tanya, kamu ada mimpi ataupun tak ada mimpi? Sebab mimpi itu adalah penanda aras untuk menentukan spirit seseorang itu sihat ataupun tidak. Dan di dalam Islam pun ada satu tafsir yang namanya tafsirul ihlam, tafsir mimpi. Maknanya tafsir mimpi itu boleh ditafsirkan, boleh dilihat, diambil pengajaran. Cuma kadang-kadang saja Da'i orang tidak belajar. Dan sebab itu saya melihat dalam persoalan macam ni, Islam ni adalah satu agama yang sangat cantik. Pada batang tubuh kita pun kita sudah nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik pada persoalan tadi, maknanya waktu maghrib itu adalah waktu makhluk halus tu dia nak punch card. Satu lagi waktu yang bahaya adalah waktu-waktu menjelang waktu naik matahari. Naik matahari? Dalam pukul berapa tu Ustaz? Biasanya kalau kita tengok waktu-waktu syuruk lah. Waktu-waktu syuruk. Sebab itu disebut kekuatan makhluk halus. Kekuatan makhluk halus tu adalah pada 2 kekuatan, waktu ghurub syam dan juga waktu tulung syam. Sampai dikatakan bahawasanya pada waktu matahari sedang jatuh ataupun matahari sedang naik itu, ada pengamal-pengamal ilmu dulu yang menggunakan ilmu sihir. Mereka menggunakan ain, menggunakan mata mereka, di mana mereka tengok kepada matahari tadi, mereka seolah-olah boleh menyedut kekuatan yang ada dekat sana. Kemudian mereka mengamal ilmu-ilmu tertentu menjadi asbab kepada bila mereka tengok orang boleh tunduk mereka. Itu sangat bahaya. Kemudian kadang-kadang matahari itu, sebab tu kalau orang tua-tua pesan kat kita dulu, matahari itu waktu nak jatuh kita jangan tengok sangat. Sebab jika orang nak melakukan sihir, orang boleh buat melalui pandangan matahari tadi. Maknanya walaupun kita hidup dekat dunia ni, kita bebas nak buat apa kita nak buat, tetapi kita kena ingat tata cara tadi.
Sebab kita punya kehidupan kita ini dengan makhluk halus ni, mau tak mau kita mesti kena ambil tahu. Disebabkan kerana apa? Kalau da'i ataupun penonton-penonton tengok dekat dunia ini disebut dengan planet air. Bila planet air, maknanya 70% adalah air. 30% adalah daratan. Air ni kita tahu, air ni adalah istana makhluk halus. Maknanya air ni dia ada kuasai. Satu. Yang keduanya, kalau kita tengok di daratan ada apa? Ada bukit, bukau, gunung, ganang, ada sungai. Itu pun adalah tempat dia. Dan kalau kita lihat pula makhluk halus ni, bukan sekadar di bukit, gunung, ganang, kemudian dalam hutan dan sebagainya. Dalam rumah kita pun makhluk halus tu ada. Bayangkan. Dalam rumah kita. Sebab tu dalam agama dia ajak kat kita kan, bila kita nak makan kita baca doa, sebab jin daripada atas bumbung dia akan turun. Satu. Dalam rumah kita ada tandas. Tandas tu maknanya bilik air. Nabi ajak dekat kita bila kita nak masuk kita berdoa. Kan, daripada jin jantan dan jin betina. Maknanya dalam rumah kita ada. Dalam bilik air kita ada. Bayangkan di rumah kita hari ini bilik air semua dalam rumah. Kan, dalam bilik tidur pun ada bilik air. Itu satu. Kemudian kita kena tengok pula Allah tempatkan dalam diri kita ni adalah satu lagi makhluk halus yang namanya Qorin. Maknanya kalau kita kata kita nak lari daripada makhluk ini, kita tak boleh lari. Dalam badan kita pun ada. Bahkan kalau kita meninggal dunia, dikatakan bahawasanya Qorin ini tidak akan mati sebab umur Qorin ini panjang. Maka pada itulah kadang-kadang Qorin ini boleh jadi jin yang selalu diistilahkan jin saka dan sebagainya. Sebab itu saya mengatakan bahawasanya pentingnya untuk kita mengetahui berkaitan dengan jin, sebab kita hidup berjiran dengan makhluk tadi. Contohlah saya kata, apabila seseorang, kita berhadapan dengan seseorang, contoh macam da'i, bila berhadapan dengan seseorang, kalau seseorang itu ada gangguan, maka gangguan pada seseorang itu boleh vacuum ke dalam tubuh badan kita. Macam mana dia vacuum? Melalui ain. Melalui mata kita. Sebab tu dalam Islam dia sangat-sangat jaga mata. Terutamanya lelaki dengan perempuan. Terutamanya benda-benda yang tak elok ataupun benda yang terlebih elok. Maka dia akan berlaku pandangan. Yang disebut dengan ain. Itu maknanya saya bagi salah satu contoh bahawasanya dalam kehidupan kita ini, makhluk yang tak nampak ini sangat-sangat boleh mengganggu kita. Jadi kita perlu berwaspada, tu satu. Yang kedua, kita kena tahu apa yang disebut dengan dunia jin. Sebab tu mak kita selalu larang kita untuk main pada waktu maghrib. Rupanya ada waktu-waktu yang disebutkan oleh Fadil Ustaz sebentar tadi. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian, boleh kita raikan? Baik, kita bersama dengan Cik Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Datuk Seri Suhaimi Razali. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk Seri dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Datuk Seri. Datuk Seri, kita ni orang Islam, orang Melayu ni lah Datuk Seri. Kadang-kadang kita ni bila pergi ke doktor, pergi klinik ya, kadang-kadang pergi hospital pun dia kata kita ni tak ada sakit. Tapi kadang-kadang bila kita yang menanggungnya bukan mainlah sakitnya. Sedangkan nak makan, nak minum kadang-kadang dah tak boleh nak telan Datuk Seri. Jadi soalan saya, apabila dah pergi ke doktor tak sakit, mereka tak ada cara lain, inilah pergi kepada bomo ni Datuk Seri. Ini yang bahaya Datuk Seri. Apabila pergi ke bomo ni maklum je lah, ada kata kena buatan orang, terpijak hak orang, tak ambil hak orang, macam-macam lah Datuk Seri. Jadi apabila macam ni, dia pun menelik lah di dalam air ke ataupun macam mana ke Datuk Seri, mengatakan bukan orang jauh, bukan orang dekat, maka ni orang dekat sangat. Jadi soalan saya, adakah orang yang diberikan karamah untuk boleh melihat alam gaib ini? Yang kedua, saya nak tanya mengenai bilik air dalam bilik tidur tadi tu. Bagaimana cara kita nak menghalang daripada ataupun membuat sepadan ataupun bagaimana cara bentuk sekiranya bilik air kita ada dalam bilik tidur macam sekarang rumah macam tu semua Datuk Seri. Jadi ada ke penghadap ke macam mana kita untuk mengelak daripada dilihat oleh apa yang dikatakan Qorin dan sebagainya tadi buat kata Datuk Seri tadi. Dan yang ketiganya saya nak tanya satu lagi, itu waktu syuruk tadi buat kata Datuk Seri. Apakah waktu syuruk ini ada juga benda-benda halus ini, dia suka kepada waktu syuruk ni? Saya kalau maghrib tu semua orang tahu Datuk Seri, ni waktu syuruk kata Datuk Seri itu tadi. Itu soalan saya Datuk Seri dan Dai. Terima kasih banyak Datuk Seri dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Omar, 3 soalan yang cukup baik.
yang kita rasa kita nak mencari jawapan yang jitu untuk perkara ini. Yang pertama sekali berkaitan dengan adakah di antara manusia ini yang diberikan karamah untuk dapat melihat makhluk halus ni? Silakan Ustaz. Okey, kita balik pada soalan pertama. Terima kasih kepada Tuan Omar kita yang bertanya. Okey, pertama sekali, bagus soalan itu sebab apa? Sebab dalam masyarakat pada hari ini, apabila seseorang boleh mengetahui mistik ataupun boleh mengetahui benda yang orang tak tahu, maka kapasiti itu digunakan atas nama karamah. Okey. Sedangkan kalau kita melihat karamah itu adalah perkara yang menyalahi adat, berlaku kepada seseorang yang namanya wali Allah. Maka ulama meletakkan syarat. Wali Allah itu bukan orang biasa. Daripada segi keilmuan dia mesti orang yang faqih dan alim. Jadi kalau kita pergi berubat tadi, kita kena tengok seseorang. Kalau seseorang itu macam dikatakan sebagai dukun dan bomo, sudah tentulah dia bukan orang alim. Jadi itu benda yang kita nak kena tahu. Okey, kalaulah seseorang itu bukan orang alim, maka dia tidak berdiri di atas karamah. Benda menyalahi adat yang kedua adalah berlaku kepada Nabi. Kita panggil dia mukjizat. Mukjizat pun tak berlaku. Sebab Nabi dah tak ada. Yang ketiganya disebut dengan ma'unah. Ma'unah iaitu pertolongan sekali sekala yang Allah bagi pada seseorang. Tapi dia ni sudah menjadikan benda itu sebagai profession dia. Bila dia menjadikan benda itu sebagai profession dia, maka benda itu tergantung dalam satu lagi yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan sihir. Jadi, 4 benda ini kita jangan tengok benda menyalahi adat. Tengok berlaku pada siapa. Maknanya, saya katakan tadi pada wali tak mungkin. Kemudian pada Nabi dah tak ada. Kemudian pada orang awam ma'unah itu dia bukan pertunjukan. Dia buat pertunjukan, dia bukannya berlaku sekali-sekala. Maka dia ini yang disebut dengan ilmu sihir. Jadi sebab itu untuk menentukan pemantauan bahawasanya apa yang mereka buat itu boleh dikategorikan sebagai sihir ataupun tidak, maka mereka boleh rujuk kepada Jabatan Agama. Jabatan Agama akan buat siasatan, akan buat R&D, apakah benar dakwaan yang mengatakan apa yang mereka buat ini sihir ataupun tidak. Kalaulah mereka itu dibuat pendakwaan, sebagai contoh, pendakwaan kita akan tanya dia. Contohnya, macam mana dia boleh tahu seseorang itu buat dan sebagainya. Itu contoh dia. Jadi maknanya dia kena bawa pembuktian. Barulah kita boleh tentukan benda tadi. Kalau tidak, siapa-siapa pun boleh tuduh da'i. Maka kalau sekiranya tuduhan itu dibuat secara melulu, benda ini boleh menghancurkan masyarakat. Contohlah orang datang jumpa da'i, orang kata da'i buat sihir. Betul tak? Maknanya kalau tuduhan itu tidak dibuktikan, maka dia akan menjadi satu masalah besar. Sudah tentulah Islam menggariskan satu garis panduan supaya untuk mensabitkan kepada kesalahan, untuk mensabitkan kepada pendakwaan, dia perlu ada pembuktian. Dia perlu ada bayinah. Sebagai contohnya, kalau seseorang itu kita nak tuduh dia berzina, mesti bawa bukti. Begitulah juga apabila kita nak tengok seseorang itu melakukan sihir sebagai contoh, maka dia kena ada bahan bukti. Bahan bukti itu dia ada yang akan pergilah. Maknanya kalau Tok Bomo tu, mereka akan pergi ke rumah dia, tengok alat yang dia guna pakai, bahan yang guna pakai. Kemudian mereka kena berbincang untuk menentukan apakah benda itu adalah benda sihir ataupun tidak. Dia ada satu komuniti dia. Jadi maknanya benda itu kita tak boleh tolak mentah-mentah dan tak boleh telan bulat-bulat. Maknanya kena tengok kapasiti tadi, adakah orang itu. Sebab saya tengok dalam masyarakat ni, bila benda tu orang lain tak tahu, senang-senang kita menggunakan perkataan karamah. Sedangkan nilai karamah kepada sifat orang yang ada sifat karamah itu yang tidak ada. Jadi ini bagi saya satu kekeliruan yang perlu dilihat balik supaya kita boleh faham karamah itu apa konsep sebenarnya. Biar tahu, jangan keliru. Okey, baik Ustaz. Orang lama biasanya kalau dia buat toilet ni di luar rumah sebab katanya ada syaitan, ada jin dan sebagainya. Tapi sekarang ni biasanya bilik air tu sampai ke dalam bilik pun ada bilik air. Apa pandangan Ustaz? Dia macam ni. Kalau kita tengok manusia semakin maju, sudah tentulah kita nak uruskan kehidupan kita ini bagi mudah. Tetapi kita lupa bahawasanya kehidupan kita ni ada tata cara dengan jiran yang kita tak nampak. Sebab itu kalau saya nak ambil contohlah da'i. Dalam Islam dia ajak dekat kita kan, bilik air tu satunya adalah untuk mandi. Yang keduanya untuk qada hajat.
Yang dikatakan tandas itu adalah yang katakan jin itu sebenarnya dia duduk dekat tandas yang qada hajat tadi. Kalau bilik air kita, sebab tu orang dulu-dulu bilik air dia sangat bersih. Bilik air mereka digunakan khas untuk mandi, digunakan khas untuk ambil wuduk. Kalau kita pula sekarang ni dalam bilik air kita, dekat situlah mandi, dekat situlah qada hajat. Jadi sebab itu kalau da'i perasan, kenapa kita ambil ayat semayang menyebab asbab kepada kita semayang tapi tak khusyuk. Sebab kita ambil dalam keadaan dalam tandas, tempat yang dia memang tak elok. Sebab itu saya selalu ajak, kalau kita nak ambil ayat semayang, sebaiknya kita ambil dekat sinki. Basuh tangan dan sebagainya, kaki tak apa kita basuh dekat tandas. Kalau boleh kita jangan ambil ayat semayang dalam tandas, kerana bila kita ambil ayat semayang dalam tandas, environment dia itu tidak memberi kekhusyukan kepada kita. Saya nak bagi satu tips, guru saya ajak. Macam mana kita nak ambil ayat semayang, nak bagi ada zuk. Contoh, kita ambil semayang, kita buka pipe. Air tu keluar banyak. Zuk kita kurang. Daripada kita ambil air, maknanya kita jimat. Kita ambil air, kita basuh, kita jimat. Feeling dia lain. Kita boleh rasa sendiri. Maknanya kita cuba belajar ambil ayat semayang dengan kita buka pipe air yang banyak. Lagi satu kita buat sukatan, ambil satu botol ataupun ambil setengah botol. Lagi kurang, lagi bagus. Sebab dia menggunakan konsep tidak membazir. Maknanya kalau benda-benda macam tu pun Islam teliti, apatah lagi benda dalam bilik air. Jadi sebab itu kita umat Islam sekarang ini, kita kurang menitik beratkan benda tadi. Okey, apa solution kita? Solutionnya? Ya. Takkan sebab, nak roboh ni pula? Betul. Kita beli rumah, kan, kemudian rumah yang kita beli itu, kalau rumah teres dah confirm, dah ada bilik air dalam tu. Kemudian kita buat renovation pun, bilik air siap dalam bilik lagi. Apa solution dia? Jadi solution dia, kalau macam saya lah, saya sebagai pengamal perubatan, apa yang saya buat? Saya buat satu benda yang boleh bantu orang, yang saya nama terapi istana iblis. Jadi saya buat satu alat bantu, yang mana alat bantu itu orang boleh letak dalam bilik air. Sebagai satu alat ataupun kaedah supaya daripada orang nak buat bilik air kat luar rumah, contohlah saya kata da'i kan, mana mungkin hari ini rumah teres orang nak buat bilik air di luar daripada rumah. Maknanya kalau buat dekat situ, maknanya anak-anak takkan keluar pergi buang air kecil kan, ataupun air besar, disebabkan takut kan, dan rajin pula tengok gambar cerita hantu, lagilah takut kan. Jadi solusinya maknanya kita sebagai macam saya sebagai pengamal, saya memikirkan apa kaedah yang boleh saya bantu ummah. Walaupun orang kata kenapa zaman Nabi tak buat? Sebab zaman Nabi kemungkinan pada waktu itu masih belum ada pengkajian. Jadi bila sampai di zaman kita, mungkin di zaman para sahabat dulu mereka tak buat tandas dalam bilik air. Tapi bila sampai dekat waktu kita sekarang ni, menjadi keperluan. Apa patut buat? Daripada kita tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua. Betul. Jadi kita menyediakan satu solusi apa yang boleh kita buat. Kadang-kadang da'i, orang sekarang ni da'i, nak masuk tandas, nak baca doa pun tobat lahum. Tobat lahum. Tak sempat. Kan? Sebab itu cuba da'i perasan. Dan juga penonton-penonton cuba perasan. Kenapa dalam Islam, bila kita nak buat satu benda, mesti kena baca doa. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Imam Nawawi, kitab tu tebal tu. Nak buat apa semua kena baca doa. Makan, mestilah baca doa. Lepas makan, baca doa. Masuk tandas, baca doa. Naik kenderaan, baca doa. Buang baju, baca doa. Pakai baju, baca doa. Pendek kata, semua perkara kena baca doa. Persoalan da'i, adakah kita buat? Alamak. Contoh, kita tengok cermin. Ada tak kita tengok doa? Saya sebagai seorang ustaz pun kadang-kadang lupa. Kan? Nak cerita pada kita, bukan mudah kita nak mengamalkan doa yang dianjurkan oleh Nabi kita. Okey, kalau sekiranya kita tak mengapailah semua doa, da'i bayangkan sakit perut ni, nak masuk dalam tandas. Doa apa? Tak nak masuk dalam tandas. Betul tak? Betul. Kalau kita lupa, Islam bagi tak jalan keluar? Daripada kamu tak buat semua, apa patut kamu buat? Sebab itu saya selalu ajak kepada pesakit-pesakit saya supaya mengamalkan bismillah. Bismillah ini da'i, satu benda yang sangat dahsyat dan sangat hebat. Kerana kata guru saya dan kata para ulama, sesiapa yang menggunakan bismillah
untuk dilakukan sebelum melakukan sesuatu perkara, syaitan tak akan boleh usik dia. Okey. Sebab apa? Sebab bismillah ni, kalau da'i perasan, bismillah ini bahasa Arab. Kalau kita tengok daripada segi makna, dengan nama Allah. Maknanya apa? Contohlah, kalau saya nak minum, saya baca bismillahirrahmanirrahim. Makna dia apa? Aku minum dengan nama Allah. Saya duduk, saya baca bismillah. Aku duduk dengan nama Allah. Makna tu dah besar dah. Syaitan tak boleh bersama dengan kita. Jadi maknanya bagi saya, dalam masyarakat, takkan bismillah kita tak boleh baca. Bukan susah pun. Tengok cermin, baca bismillah. Naik kenderaan, baca bismillah. Kemudian yang paling penting lagi, kata para ulama, bismillah itu dahsyat bukan sebab makna dengan nama Allah. Okay. Tapi makna sebenar itu, kata para ulama, iaitu atas nama Allah. Bila sebut atas nama Allah itu, kita ini menjadi khalifah. Jadi nak cerita kepada makhluk halus ini, manusia ni, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya Allah memuliakan anak Adam. Jadi kalau kita nak minum bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah aku minum, syaitan tak akan boleh minum bersama dengan kita. Kita pakai baju, syaitan tak akan boleh. Cuma persoalan dia, bagaimana untuk menjadikan bismillah itu ubat. Sedangkan benda tu nampak kecil je. Nanti kita bincang, nak menjadikan bismillah sebagai ubat. Ya. Selepas ini boleh, Ustaz? InsyaAllah. Baik, para penonton, jangan ke mana-mana. Selepas ini Ustaz akan kongsikan bagaimana kita nak jadikan bismillah itu sebagai ubat. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Satu amalan yang cukup ringkas namun besar fadilatnya. Dan kita nak tanya kepada Fadil Ustaz. Tadi Ustaz ada tinggalkan kita dengan satu persoalan. Bismillah boleh menjadi ubat. Bagaimana tu Ustaz? Okey, terima kasih kepada da'i. Okey, kalau kita melihat bismillah ini sangat dahsyat lah. Kalau kita melihat di antara nabi yang diberi kekuatan untuk menguasai jin ini, saya terpaksa cerita sikit lah. Kalau tidak, saya tak mau cerita sebab da'i duk korek cerita juga lah. Kalau da'i perasan, antara nabi yang diberi kekuatan untuk menjadi raja kepada manusia dan jin adalah Nabi Sulaiman. Bukankah Allah kata innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maknanya bismillah inilah yang digunakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, iaitu untuk menguasai dan untuk memerintahkan jin. Sebab itu saya katakan, kalau sesiapa yang menguasai betul-betul ilmu bismillah ini, da'i boleh tengok bukan sekadar dia boleh kuasai, jin itu akan berada di bawah tapak kaki dia. Nak menunjukkan bahawasanya manusia ni lebih mulia daripada makhluk jin tadi. Cuma kita sebagai manusia, kita tak tahu di mana kita nak letak position kita sebagai manusia yang Allah kata walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Itu salah satu ayat amalan yang saya selalu bagi pada perawat-perawat saya. Tujuan dia untuk mereka bila baca ayat ini, ayat pengistiharan. Bila jin dengar ni, dia jadi tak suka. Pasal ayat ni Allah kata walaqad, dan sesungguhnya. Sungguh-sungguh, bukan main-main. Allah telah memuliakan anak-anak Adam di lautan dan di daratan. Kalau siapa boleh faham dan yakin dengan ayat ini, sebenarnya dia boleh kuasai makhluk tadi. Tujuan kita nak kuasai makhluk tadi ni bukan apa da'i. Kita nak kuasai ni tak mau bagi dia kuasai kita. Jadi itu di antaranya. Persoalan dia lagi, da'i perasan tak? Orang tua-tua dulu, dia ajak dekat kita Bismillah 5, Bismillah 6, Bismillah 7. Kenapa Bismillah menjadi obat? Kerana dalam itu ada Asma'ul Husna. Allah sebut dalam Quran, walillahil asma'ul husna fad'u biha.
dengan nama-nama Allah itu, maka kamu berdoa. Jadi kekuatan yang ada pada bismillah itu sebab dia ada zat dan juga sifat. Jadi kalau kita nak bincang benda tu dia agak panjang. Ya. Cuma saya nak bagi oleh-oleh kepada pada penonton bagaimana untuk kita mengesan dalam tubuh badan kita ni, aku ni ada gangguan ataupun tak ada gangguan. Boleh buat sendiri? Boleh. Okey, bagaimana tu? Ini disebut dengan first aid untuk pesan. Jadi lepas ni tak payah duk cari tok rumah lah, senang. Macam mana kita nak tahu? Dia ada jalan panjang, dia ada jalan singkat. Okey, jalan yang paling mudah bismillah ni, guru saya ajar, kalau boleh setiap kali lepas sembahyang baca 100 kali. Maknanya lepas sembahyang baca 100 kali, duduk atas jadah. Kemudian kita niat, ya Allah, minta scan badan ni ada gangguan ataupun tidak. Kalau sekiranya kita boleh membaca bismillah 100 kali direct tanpa ada gangguan, maknanya badan kita alhamdulillah tidak ada gangguan. Tapi kalau baca 10 pun dah mengantuk, baca 10 pun dah tertidur, maknanya ada benda yang tidak kena dalam sistem dalam tubuh badan dia. Jadi apa patut buat? Pergi cari pengamal perubatan yang betul-betul pengamal perubatan, pergi scan badan dia sebab perlu buat medical check up untuk kerohanian dia, disebabkan kerana ada keberangkalian badan dia itu sudah berlaku kebocoran ataupun penyakit-penyakit rohani yang menjadi asbab kepada gangguan masuk ke dalam tubuh badan dia. Ini tips saja. Maknanya semua orang boleh buat sebagai first aid untuk kita nak kesan. Sebab saya bagi ni sebab saya nampak ramai sangat kadang-kadang nak cari pusat rawatan. Jadi buat benda ni. Tapi dengan syarat mesti buat lepas sembahyang. Kalau tak sembahyang jangan buatlah. Maknanya amalannya adalah selepas solat Fatihah 100 kali. Baik Ustaz, tadi kita tertinggal satu soalan. Sahabat kita tanya, biasanya bila sebut tentang gangguan mistik ini pada waktu maghrib. Tapi tadi Ustaz ada sebutkan waktu syuruk. Silakan Ustaz. Okey, syuruk dengan waktu maghrib ni macam saya beritahu pada da'i tadi lah, iaitu waktu check out dengan check in lah. Jadi benda halus ni kekuatan ni pada dua benda. Satu pada matahari naik, satu lagi pada matahari jatuh. Selalunya orang banyak pesan pada matahari jatuh. Mereka jarang pesan pada matahari naik. Sebenarnya matahari naik pun juga adalah kekuatan makhluk halus tadi. Jadi dua benda yang kita kena jaga. Sebab itu kalau da'i perasan, waktu matahari naik ini yang paling dahsyatnya iaitu waktu nak masuk subuh. Nak masuk subuh? Ya, waktu-waktu macam tu dipanggil waktu-waktu fajar sebagai contoh kan. Sebab itu di dalam Islam dia cukup jaga waktu-waktu tadi. Kalau sihir ni, kalau dia nak mudah kena sebenarnya adalah pada waktu-waktu sebelum subuh. Sebelum subuh? Ya. Jadi sebab masa tu orang tidur. Kan, kekuatan spirit dia itu sebenarnya, sebab itu kalau dalam Islam waktu-waktu macam itulah Islam menganjurkan kita banyak melakukan ibadat malam, qiyamul lail. Sebab apa? Sebab benda-benda halus itu dia akan hantar ataupun dia akan tuju pada waktu tu. Selalunya orang hanya jaga da'i iaitu waktu maghrib. Betul. Sedangkan mereka lupa waktu maghrib bukan waktu kemuncak. Waktu maghrib, waktu makhluk halus pancat. Baru masuk. Maknanya dia masih duduk jogging lagi ya. belum lagi kerja kuat. Yang kerja kuat tu adalah waktu subuh. Sebab waktu subuh tu dia kena hantar laporan. Nak balik dah. Ya. Waktu syuruk itu dia akan dapat anugerah. So kalau kita tidak jaga waktu-waktu macam tu, sebab tu kalau da'i perasan, kenapa pada waktu-waktu tertentu Islam suruh kita solat? Kerana waktu solat itu sebenarnya adalah untuk memberi energi kekuatan dalam tubuh badan kita. Sebab tu kadang-kadang susah nak bangun subuh tu Ustaz ya? Ya. Mungkin disebabkan faktor-faktor itu juga. Salah satu kalau da'i tengok dalam buku Al-Hikmatu Tashrih wal Falsafah, kenapa subuh sembahyang 2 rakaat? Kenapa ya? Kalau sekiranya subuh itu kita tahu bahawasanya waktu yang paling dahsyat, patutnya sembahyang subuh 5 rakaat. Baru betul. Sebab kita tahu gangguan tu kuat waktu tu kan. Tapi kenapa? Ada asbab musabab dia. Kalau kita nak cerita kat sini memang panjang lah. Kita boleh tengok hikmah perundangan yang Allah buat untuk kita. Sebab itu da'i, kalau semua umat Islam dia faham kenapa Allah bagi satu-satu benda kepada kita, kita wajib tak akan tinggalkan apa yang Allah suruh. Contoh saya kata da'i, Allah suruh kita basuh tangan. Sekarang ramai orang buat. Sebab apa? Takut COVID. Contoh kan? Istinsyak sebagai contoh kan. Sedangkan benda tu Nabi dah ajak lama dah. Maknanya
selagi kita tidak tahu berkaitan dengan peri pentingnya benda tadi, kebanyakan kita takkan buat. Jadi lebih baik kita suluh balik apa hikmah perundangan yang Allah bagi pada kita, kemudian kita adaptasi dalam zaman moden hari ini agar orang beramal dengan Islam bukan sebab hukum hakam, tapi menganggap ianya satu keperluan kita. Jadi bila keperluan da'i kita buat tak beban. Kalau kita anggap satu tanggungjawab, kita buat rasa beban. Macam da'i lah. Kalau nak makan tu menjadi tanggungjawab, rasa berat. Tapi kalau makan menjadi satu keperluan, kita buat tak jadi masalah. Keperluan Ya. Begitu juga kalau Ustaz sebut tadi, bila satu amalan bangun malam ini Ustaz, kita boleh amalkan untuk menghindarkan daripada gangguan jin ini. Baik, kita ada banyak lagi soalan yang kita nak raikan, tapi kita berehat seketika Ustaz. Boleh? Dan kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru dalam topik perbincangan akidah, iaitu berkaitan dengan gangguan mistik. Ustaz, kita ada soalan di Facebook, boleh kita raikan bersama dengan sahabat kita Intan Zurina. Soalannya, saya ingin mendengar pendapat Ustaz tentang mereka yang gemar pergi ke tempat-tempat yang keras dan merakam aktiviti mereka mengharapkan kemunculan makhluk mistik atau sebarang gangguan. Dan soalan kedua, berdasarkan pengalaman terdekat, gangguan mistik histeria di asrama hanya berlaku pada bulan tertentu setiap tahun, semacam acara tahunan. Mengapakah begitu Ustaz? Terima kasih atas pencerahan. Baik Ustaz, kita pergi kepada soalan yang pertama. Kadang-kadang orang suka buat video di tempat-tempat keras ini Ustaz, dengan harapan muncullah makhluk itu Ustaz. Bagaimana? Apa pandangan Ustaz? Okey, ini juga bagi saya da'i satu salah faham dalam masyarakat, sebab dia nak tengok entiti itu. Sebab itu kalau kita belajar dalam dunia jin, jin itu sendiri menunjukkan benda yang tidak nampak. Bagaimana mungkin kita nak tengok? Kan? Tetapi kenapa kita nak tengok juga? Banyak faktor. Salah satu faktornya, bila kita nak mewujudkan benda tadi, maka akan berlaku satu ilmu yang namanya sihir. Dia akan buat proses pemujaan. Sebab itu kalau macam dulu-dulu kalau mereka proses pemujaan, kadang-kadang mereka akan sembelih kambing sebagai contoh, tanpa menyebut nama Allah, sebab darah itu adalah untuk memuja jin tadi. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk menghadirkan jin. Jadi proses upacara-upacara yang dibuat itu tidak lain dan bukan sebenarnya untuk menghadirkan jin untuk tolong mereka. Kalau boleh jin tu nak nampak macam tubuh badan kita. Sebab itu dalam kitab Aqaid yang ditulis oleh Syed Sabik mengatakan kena tahu berkaitan dengan definisi jin. Jin itu adalah satu makhluk yang berjirim, tidak berjisim. Yang dia bukan macam tubuh badan kita. Dia adalah roh yang berakal tapi tak boleh disentuh, tak boleh dipegang. Kalau sekiranya jin itu boleh nampak dan sebagainya, dengan apa? Dengan ilmu dia. Dengan ilmu apa? Iaitu dengan ilmu sihir. Sebab itu kalau kita belajar ilmu jin, bagaimana jin dengan ilmu sihir dia boleh menyerupai. Maknanya sama ada menyerupai orang ataupun menyerupai binatang. Cuba da'i tengok. Sihir ini bila berlaku pada manusia, manusia ni dia nak rasa hebat, dia nak belajar ilmu sampai dia ni orang tak boleh nampak dia. Tapi berbeza dengan jin. Jin ini dia belajar ilmu sihir sampai kepada tahap dia boleh menampakkan diri dia. Maka berlakulah kompromi antara manusia dengan jin. Sebab jin perlukan manusia, manusia perlukan jin. Maka apabila dua ini berlaku, maka berlakulah ilmu itu namanya sihir. Jadi bagi saya tidak perlu mencari entiti tadi. Kalau kita cari pun sebenarnya tak guna. Sebab apa? Benda itu tidak ada manfaat. Tapi kenapa mereka nak cari juga? Ada sebab-sebab tertentu. Kemungkinan kadang-kadang saya duk perhati juga da'i.
orang-orang yang duk pergi buat kajian itu kadang-kadang di dalam tubuh badan mereka tu mereka sudah ada gangguan. Maka gangguan dalam tubuh badan mereka menjadi tarikan kepada mereka untuk mengenali benda-benda yang tadi. Orang kata apa? Seronok. Macam kita seronok kereta lah. Seronok kereta kita akan duduk dalam dunia. Dunia kereta. Lebih kurang macam tu. Wallahualam. Okey, baik para penonton, banyak lagi benda yang boleh kita buat selain daripada perkara tersebut saya. Okey, baik, dan soalan kedua. Biasanya kalau di asrama ni memang tak larilah daripada histeria ni. Tapi ada bulan tertentu pula Ustaz. Apa pandangannya Ustaz? Okey, macam ni Da'i. Islam ni satu agama yang sangat cantik Da'i. Kalau Da'i tengok kan, Islam ni, perasan tak? Dalam Islam ni dia ada hari putih. Kan? 13, 14, 15. Hari putih adalah hari yang disunatkan untuk kita puasa. Okey? Kemudian kita disunatkan puasa Isnin dengan Khamis. Cuba kita buat kajian, kenapa hari itu hari yang perlu. Dan kalau Da'i tengoklah cerita-cerita orang tua-tua ataupun cerita lama-lama dulu, orang dulu-dulu kadang-kadang mereka belajar ilmu jadi-jadian. Kalau macam rimau-rimau jadian, sebagai serigala jadian, kan? Biasanya proses penukaran daripada manusia menjadi binatang tadi, dia akan berlaku masa bulan mengambang? Ya. Perasan tak? Betul lah. Cuba perhati betul-betul. Kenapa orang tua-tua dulu kalau dia nak buat cerita-cerita hantu ke apa kan, dia mesti buat bulan mengambang. Tengok bulan dulu kan? Ya, bulan penuh mengambang dia naik. Dan apa pula kaitan dengan Islam? Bila Islam suruh puasa pada 13, 14 dan 15. 13, 14 dan 15 tu bukankah bulan penuh? Maknanya ada sebab musabab dia. Kenapa benda itu berlaku? Jadi sebab musabab itu kita perlu membuat pengkajian. Dan bila kita buat pengkajian Da'i, kita kena faham. Bila buat pengkajian inilah, kalau kita tidak kena caranya, dia akan jadi khurafat. Tak kena caranya, dia akan jadi tahyul. Sebab apa benda tu berlaku? Sebab dia macam ni Da'i. Saya bagi satu contoh. Kalau dalam tafsir, dia ada satu bab yang disebut dengan Israiliyat. Kalau dalam hadis, dia ada satu bab namanya maudu'at. Maknanya Israiliyat dalam tafsir, maudu'at dalam hadis ini maknanya benda tak betul. Begitulah juga dalam amalan orang Melayu kita. Maknanya bukan semua amalan orang Melayu itu tidak betul. Yang boleh kita tolak mentah-mentah. Apa yang disebut oleh orang tua-tua kita dulu ada sebab musabab. Sebab tu kalau Da'i perasan, kenapa orang tua-tua dulu dia sebut petua? Kenapa dia tak sebut fatwa? Dia sebut petua? Ya. Sebab bila sebut petua, tak perlu dalil Quran dan hadis. Kalau fatwa, ulama' saja yang ada. Betul? Ini kehebatan ulama' kita dulu. Kehebatan orang-orang Melayu kita dulu. Sebab dia tak mau jatuh hukum berdosa. Nampak tak macam mana hebatnya mereka? Jadi kalau macam saya sendiri pun, saya tak akan sebut fatwa. Sebab tujuan saya adalah untuk bagi pada orang awam, lebih baik kita sebut petua. Petua A, petua B, petua C. Mudah sikit sebab orang tidak akan menghukum kita. Wallahualam. Baik. Jadi bila masa-masa yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, kita perlulah berhati-hati dan berjaga. Dan setiap apa yang berlaku, mesti ada sebab dan musababnya. Betul Ustaz? Baik, kita nak raikan lagi soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Ita Muzwita. Soalannya adalah, jika seseorang pernah terkena buatan khianat manusia seperti disihir, disantau atau sebagainya, adakah ia juga mudah terkena gangguan mistik? Apakah sebaik-baik rawatan, perubatan untuk orang yang sering dan mudah terkena gangguan mistik? Mohon pencerahan. Terima kasih. Persilakan Ustaz. Okey, terima kasih Da'i. Bagus soalan ni Da'i. Cerita dia macam ni. Cerita dia kita punya rohani kita sihat ataupun tidak. Itu cerita dia. Sebab di kalangan kita ni, kita tak perasan kadang-kadang rohani kita sakit. Rohani kita sakit menjadi sebab kepada kita mudah kena santau. Saya ambil contoh Naim. Nak kena santau ni bukan susah pun. Kadang-kadang kita pergi makan di kedai makan. Di kedai makan ni kadang-kadang orang buat pelaris. Nak bagi laris kedai dia, kita tak tahu kita makan, akhirnya kita kena santau. Jadi orang buat itu tujuan untuk melariskan perniagaan. Tapi disebabkan antibody kita lemah, kita kena. Persoalan dia, kenapa kita kena? Kita kena sebab tubuh badan kita tak kuat.
Jadi bila tubuh badan kita tak kuat, kenapa kita tak buat medical check up untuk tubuh badan kita? Saya tanya da'i kan. Kalau da'i sebagai fizikal, bila masuk umur 20, bila masuk umur 30, bila masuk umur 40, mesti kita buat medical check up. Sebab kita nak tahu tahap kesihatan jasmani kita. Tapi agak-agak hari ni, orang buat tak medical check up untuk rohani kita? Tak buat. Sebab apa? Pertama, adakah Ustaz? Adakah benar tu? Sedangkan dalam tubuh badan kita, kalau jasmani ni kita ada 4 unsur. Tanah, air, api, angin. 4 unsur ini kalau tidak seimbang, maka kita akan sakit. Tanah, air, api, angin ni. Kalau tak ada air, tak cukup angin dalam tubuh badan kita, kita akan sakit. Tapi kita lupa. Dalam rohani kita pun ada 4. Akal, nafsu, roh dan juga kita punya syaitan dalam tubuh badan kita. Kenapa 4 benda dalam tubuh badan kita ni kita tidak uruskan? Kita tidak uruskan dengan cara yang betul. Kita duk nampak syaitan yang duk kacau kita. Padahal nafsu dalam tubuh badan kita. Kan? Nafsu kita tak jaga sebab nak jaga akal, cara dia lain. Nak jaga nafsu, cara dia lain. Nak jaga ruh, cara dia lain. Nak lawan syaitan, cara dia lain. 4 benda ini telah disebut oleh ulama kita dari dulu lagi. Jadi saya nak beritahu masyarakat kat luar sana, jangan sekadar kita duk kira badan kita ada gangguan. Tapi jaga 4 unsur ini, barulah kita akan berjaya. Okey, baik Ustaz. Saya ada satu soalan lah nak ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Sebab biasa kalau kita tengok dalam rawatan ni Ustaz, dia ada satu momen ketika mana perawat itu boleh berbicara dengan jin tu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit. Okey. Dia macam ni da'i. Berbicara itu maknanya kalau sekiranya kita buat rawatan. Tiba-tiba pesakit itu berlaku kerasukan. Bila berlaku kerasukan, maka bagaimana proses untuk kita ini mengeluarkan makhluk tadi? Bila proses kita nak mengeluarkan makhluk tadi, dia ada satu metodologi nama dia dakwah. Jadi kita boleh berdakwah dengan bangsa jin. Maknanya kalau zaman Nabi SAW, bila Nabi buat proses tu, Nabi akan istiharkan. Nabi akan kata inni rasul. Sesungguhnya aku adalah rasul. Sebab itu saya ajak pada perawat-perawat saya, maknanya apabila kita meruqyah pesakit kita, tiba-tiba berlaku dialog, kena istihar, kena bagi tahu kita ni siapa. Katakan saya ni Suhaimi, saya ni Ustaz Suhaimi, saya ni daripada mana, kena maklum dekat dia. Ya, barulah pada ketika itu dia tahu kita siapa. Sebab kehidupan jin ni dia macam kita. Ada yang kadang-kadang jin ni da'i, kita kata dekat dia, kamu kenal tak saya siapa? Aku tak kenal kamu siapa. Maknanya dia tak tengok, tanyalah Ustaz. Kalau dia tengok, dia akan kenal. Jadi ada rupanya jin yang jenis macam tu. Jadi kita tahu dah, jin ini adalah jin yang bukan duduk dalam bandar. Ini jin duduk dekat luar bandar. Macam kita pergi kampung orang lah. Kadang-kadang orang bukan kenal kita. Orang kampung ni dia tak peduli kita siapa. Hang datuk kan, hang ustaz kan, siapa peduli apa aku. Maknanya ada orang macam tu. Tapi bila kita dialog ini, memang dia ajar tata cara dia. Apa nak tanya. Yang jadi masalah kadang-kadang perawat saya. Dia tak tanya benda patut tanya. Yang dia tanya itu kadang-kadang benda-benda yang aib. Antaranya lagi kadang-kadang tanya nombor ekor. Itu yang tak betul. Jadi patutnya kita kena tanya dia pertama nama dia, nak tahu dia Islam ke kafir. Sebab kalau dia bukan Islam, kita nak Islamkan dia. Ada orang kata pada saya, da'i, dia kata kenapa kita mesti nak berdialog lagi dengan dia. Lebih baik kita sembelih terus saja. Saya kata dia adalah makhluk Allah. Bagaimana Nabi diutuskan pada bangsa jin, apa Nabi buat? Adakah Nabi terus pergi bunuh mereka? Tidak. Nabi berdakwah. Tugas kita berdakwah. Tugas dia nak terima, itu hak dia. Jadi kalau sekiranya, sebab saya dalam proses buat rawatan ni da'i, berapa banyak jin yang saya sudah Islamkan. Bila kita buat dia proses, bila jin dia masuk dalam tubuh badan seseorang, maknanya dia dah kuasai, kita boleh berdialog dengan dia. Kita tidak boleh berdialog dengan benda yang tidak nampak. Bila dia masuk ke dalam tubuh badan, sebab badan kita ni da'i, dia macam radio. Kan? Da'i cuba tengok radio. Maknanya dia ada siaran-siaran dia. Sekejap IKIM, sekejap ni kan. Begitulah tubuh badan kita. Kadang-kadang jin tu masuk, kadang-kadang dia channel yang dia boleh masuk. Jadi tubuh badan kita ni dia sangat unik. Jadi apa yang perlu kita buat bila kita nak berdialog ni, dia ada tata cara dia. Ada soalan-soalan dia dan bagaimana cara kita nak berdialog. Dalam arti kata lain da'i, cara untuk kita berdakwah dengan jin tu kena buat sesi khas.
Okey, baik Ustaz. Jadi yang paling penting sekali kita kena medical check up dulu. Ya. Bismillah, Al-Fatihah sebanyak 100 kali selepas solat. Kalau ada gangguan tu baru jumpa dengan Ustaz. Okey. Baik para penonton, kita dah tamat di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana, kekalkan kesetiaan anda di Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kita berehat seketika. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kami pada hari ini dalam topik perbincangan akidah berkaitan dengan gangguan mistik. Baik para penonton, tadi Ustaz dah tinggalkan kepada kita satu amalan, bukan Fatihah Ustaz ya? Bismillah 100 kali selepas solat kita amalkan dan kita boleh buat medical check up sama ada kita ni ada gangguan ke tidak. Kalau ada gangguan tu, ada 10 kali tiba-tiba ngantuk tu, bolehlah kita pergi berjumpa kepada perawat-perawat Islam ni Ustaz kan. Baik Ustaz, kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook ni Ustaz. Berkaitan dengan adakah gangguan mistik ini berlaku pada orang yang beragama Islam sahaja Ustaz? Soalan datangnya daripada Razali. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada da'i. Kalau kita belajar berkaitan dengan kemasyarakatan bangsa jin, jin ini terdiri daripada jin Islam, jin kafir dan dia ada dalam semua agama. Jadi bila saya buat pengkajian, maka bukan orang Islam sahaja yang kena gangguan. Maknanya orang bukan Islam pun kena. Saya nak cerita satu pengalaman da'i. Pengalaman saya dalam merawat ni, ada satu pesakit, dia ni orang Melayu kita lah. Dia tak reti nak cakap Cina. Tapi satu hari, dia lalu di kubur orang Cina. Dan bayangkan, automatically boleh cakap Cina. Tiba-tiba? Ya. Kalau Da'i perasan dalam masyarakat kita, perasan tak orang melatah? Pernah? Kadang-kadang orang melatah ni boleh cakap India, boleh cakap Cina, boleh cakap Thailand. Cuba kita tengok susu jalur datuk nenek dia, rupanya datuk nenek dia dulu daripada bangsa sana. Sebab itu dalam perubatan Islam, melatah boleh dirawat. Kalau kita pula melatah, kita seronok. Dia ni melatah kan. Cuba Da'i perasan, macam mana seseorang itu, dia tak belajar pun bahasa tersebut. Tapi bila melatah saja, dia boleh bercakap. Pelik juga tu. Pelik ya. Saya ada satu kes Da'i. Ada seorang hamba Allah ni, masa tu saya belajar dekat UPM. Hamba Allah ini, dia terkena kerasukan. Dia ni budak Melayu kita, tak boleh cakap orang putih. Tapi bila kena rasuk, dia boleh cakap orang putih. Tapi Allah tak boleh sebut. Jadi kadang-kadang bila kita tengok, seolah-olah macam pelik. Kalau Da'i tengoklah, kalau sekali-sekala kita pergi tengok orang kena histeria, masa dia bercakap itu, kadang-kadang dia mengeluarkan suara yang lain. Kadang-kadang jantan, kadang-kadang dia akan cakap Cina apa semua. Macam mana dia cakap sedangkan dia tak tahu. Saya ada satu kes menarik Da'i. Masa saya rawat, ada seorang makcik ni, dia bila menjelang waktu asar Da'i, dia akan ketawa sampai waktu maghrib. Ketawa sampai maghrib? Wow. Suami dia kata, subhanallah, dia kata, tak tahu nak buat apa dah. Tolong saya Ustaz. Saya beranggapan macam ni Da'i. Bayangkan kalau itu anak kita, bayangkan kalau itu isteri kita, bayangkan kalau itu suami kita, pecah kepala Da'i. Betul. Kan? Pergi hospital cek tak ada. Dia kata, Ustaz tolong saya, dah 20 tahun isteri saya ni, kalau sekiranya masuk waktu asar, dia akan ketawa sampai maghrib. Jadi bila saya cek, rupanya dia ini termakan satu ikan di laut, ikan tu sangat berbisa. Rupanya bila saya buat pengkajian, saya baca dalam satu tafsir, di negara China, mereka kalau nak seksa banduan mereka, mereka akan bagi satu ikan. Ikan itu kalau dimakan akan ketawa sampai mati. Ketawa sampai mati?
Tujuan dia adalah untuk menyeksa seseorang. Jadi maknanya ada keberangkalian bila kita makan satu-satu pemakanan itu boleh menjadi asbab kepada gangguan masuk dalam tubuh badan kita. Jadi sebab itu kita nak kena tengok makanan kita sama ada akar kayu ke, makanan kita sama ada binatang ke, dia ada tata cara. Kalau dalam Islam dia ada tata cara. Sembelih binatang ada tata cara. Islam ajar ada binatang yang boleh dimakan, ada binatang yang tak boleh dimakan. Sebab apa da'i? Sebab binatang ni dia ada kaitan dengan makhluk mistik tadi, makhluk. Sebab apa Nabi kata jin ini ada 3 jenis. Salah satunya adalah jenis yang disebut dengan binatang. Jenis binatang ini da'i, kita boleh tengok kalau dalam masyarakat Melayu ni, yang saya nak bagi satu contoh, tikus lah da'i. Oh, tikus. Tikus. Tikus ni dia punya deria yang sangat kuat. Kalau kita duduk dekat rumah kita, kita nampak seekor tikus, kita marah dia. Cuba tengok besok ataupun lusa, tikus tu akan lagi banyak. Kenapa tu Ustaz? Sebab tikus ni disebut dengan spesies bangsa jin. Bila kita marah tu, dia akan datang lagi panggil geng dia. Sebab itu di negara-negara luar, kalau spesies tikus ini, mereka akan bela, terutamanya di Jepun. Sebab dia boleh tahu gelombang berkaitan dengan bila nak berlakunya zilzal, gempa bumi. Jadi kat Jepun kan banyak gempa bumi. Bila nak berlaku gempa buminya, dengan keadaan tikus ni, dia boleh tahu. Dalam keadaan tikus ini, dia akan bagi signal akan berlakunya gelombang tsunami. Itulah rahsia da'i. Apa tu kita kata makhluk yang Allah cipta. Allah dah bagi, Nabi dah bercerita dalam dalam hadis, kalau tengok ayam ayam berkokok, maknanya ayam itu dia akan nampak apa yang dikatakan dia akan nampak malaikat. Kalau keldai dia akan nampak syaitan. Maknanya ada makhluk yang dicipta oleh Allah terdiri daripada binatang ini boleh nampak makhluk halus. Dan cuba tengok, kalau kita di negara kita, kita selalu dengar tak anjing menyalak? Biasa dengar. Orang akan sebut apa? Orang kata ni syaitan datang ni. Ya, salat hantu kan? Salat panjang tu kan? Maknanya benda itu dipanggil signal. Untuk boleh tahu. Sebab itu kadang-kadang kalau kita mengaji lagi mendalam, kita akan nampak benda ni. Betapa dahsyatnya, hebatnya rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, tapi orang Melayu ni dia suka bela ikan puyuh Ustaz. Sebab sahabat kita ni nak tanya sikit daripada Zulkifli Kamardi, bagaimana kaitan ikan puyuh dikaitkan dengan gangguan mistik disebabkan kepercayaan apabila membela ikan puyuh di dalam rumah menyatakan jin dan anasir jahat tidak akan masuk ke rumah. Sejauh mana penyataan ini Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Dan satu lagi Ustaz, benarkah jika kita ada menanam pohon bidara di luar rumah dan pohon-pohon yang jin tidak suka, kita akan terhindar dari gangguan mistik? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Persilakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada da'i. Okey, bagi menjawab persoalan ini, macam saya kata tadilah, kita ambil petua lah. Itu hanyalah petua yang diajar oleh orang tua-tua kita dulu. Jadi petua ni kita nak guna boleh, tak guna pun boleh. Jadi macam ikan puyuh ni, sebenarnya saya ada sedikit pengalaman. Kenapa rumah orang yang ada gangguan, apabila kita meletakkan ikan puyuh ni, biasanya ikan puyuh akan cepat mati. Sebab ikan puyuh ni dia boleh vacuum. Maknanya kalau ada gangguan daripada luar, dia akan kena dulu. Jadi saya kebetulan, ini contoh pengalaman saja, saya pergi merawat, kemudian saya tengok ikan puyuh tu macam kena kelak. Kena kelak kan. Rupanya bila saya cek environment rumah tu memang ada gangguan. Kalau dalam istilah kita, orang tuju lah, orang hantar sihir. Cuma benda ini da'i, kita agak sukar untuk membuat pembuktian. Sebab benda melibatkan sihir dan hantar benda halus ni, benda tu mana boleh dibuktikan. Tak nampak. Hanya orang yang arif saja. Orang yang tahu saja. Sebab tu saya kata, kebanyakan da'i hanya orang yang sakit saja yang mempercayai benda-benda yang macam ni. Cuma saya nak beritahu da'i, saya bukan nak ajak supaya kita percaya 100%. Cuma saya nak ajak jangan telan bulat-bulat, kemudian jangan
kita luah saja benda tu macam tu, ambil pengajaran. Sebab Islam ini adalah way of life. Islam ini menyelesaikan masalah. Termasuk dalam masalah mistik yang kita bincang hari ini, Islam tidak pernah terlepas pandang. Bahkan Islam menguruskan sebaik mungkin bagaimana tata cara kita berjiran dengan makhluk yang kita tidak nampak. Jadi berkaitan dengan ikan puyuh dan bela daun daun bidara dan sebagainya, itu lebih kepada petua. Kalau kita nak buat pun boleh, tapi tidak semua jin yang mana akan terkesan dengan benda tadi. Kebiasaannya jin macam tu disebut dengan jin low class. Jin biasa. Jin biasa. Okey, baik Ustaz. Jadi inilah dia yang kita lihat bahawa kita perlu sedar di sekitar kita ada makhluk ini. Betul Ustaz ya? Baik, sahabat kita ada nak tanya satu soalan Ustaz, boleh kita raikan? Boleh. Sekiranya gangguan mistik gemar kepada jiwa yang kosong, mengapakah para ustaz dan ustazah juga ada yang terkena gangguan begini? Adakah ketika haid waktu yang paling mudah makhluk halus memasuki tubuh seorang wanita? Mohon pencerahan, terima kasih. Dan terima kasih kepada Faizal atas soalan yang diajukan. Ustaz-ustazah pun ada yang kena jugalah Ustaz. Ya. Dipersilakan. Okey, da'i Nabi pun kena. Nabi pun kena. Kalau kita baca dalam surah Al-Falaq, bagaimana Nabi kena dengan Labib Al-Aqsam sebagai contoh. Nabi kena sihir. Cuba baca dalam tafsir-tafsir kan. Surah Al-Falaq itu turun disebabkan kerana menjadi asbab kepada kita umat Nabi Muhammad SAW menggunakan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Sampai dikatakan kalau da'i tengok surah Al-Falaq dengan surah An-Nas tu ada 11 ayat. 11 ayat itu adalah cerita bagaimana Nabi SAW dia kena sihir dicucuk dengan 11 jarum. Jadi bila baca tu ulama ajar qul a'udzu birabbil falaq, tarik satu jarum. Maknanya asbab kepada turun ayat tadi itu sebab Nabi kena sihir. Jadi kalau Nabi kena sihir, adakah jiwa Nabi kosong? Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Kan? Bagaimana ustaz-ustaz juga boleh kena? Itu persoalan dia. Adakah disebabkan jiwa ustaz-ustaz kosong? Jawapan dia tidak. Sebab kalau orang beriman, kalau kena tujuan dia Allah nak angkat iman dia lagi. Sebab ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maknanya kita orang beriman ni nak uji. Contoh kalau macam saya, tiba-tiba saya pengamal perubatan, saya pun boleh kena juga. Contoh, saya nak jawab. Kalau doktor sendiri pun ada ubat di klinik dia sakit pun tak sakit. Kadang-kadang dia demam. Doktor pun sakit juga kadang-kadang. Kalau macam saya ada orang Kedah. Maknanya Kedah ni kita tanam padi. Walaupun tanam padi, walaupun beras banyak, pun orang Kedah mati juga. Kan? Nak cerita bahawasanya kalau dia seorang doktor pun mati tetap mati. Kalau seorang ustaz pun kalau nak boleh kena, jangan kita berada dalam zon selesa. Kita boleh kena bila-bila masa. Kalau kita kena bukan sebab jiwa kita kosong, tapi sebab Allah nak upgrade iman kita. Itu soalan yang pertama lah. Okey, baik. Dan yang kedua, biasa dikaitkan gangguan ini dengan waktu haid wanita, Ustaz. Ya, betul. Sebab apa? Sebab dalam satu istilah sihir itu ada satu sihir yang namanya istihadah. Istihadah itu adalah sihir kepada golongan wanita yang mana benda halus tu berjalan melalui majridam. Apa tu, Ustaz? Majridam tu benda halus tu berjalan melalui saluran darah. Sebab itu jika perempuan yang kena istihadah, dia perlu merawat sistem darah dalam tubuh badan dia. Itu adalah signal awal bahawa gangguan sudah berada dalam tubuh badan dia. Jadi kalau wanita-wanita, kalau anak ataupun isteri periodnya tidak teratur, kita jangan duduk dalam zon selesa. Itu signal yang mana gangguan dalam tubuh badan kita antara 30 hingga 40%. Biasanya da'i boleh tengok kalau seseorang itu period dia tidak teratur, dia akan jadi badan dia lebam. Sebab dia akan ganggu sistem darah dalam tubuh badan. Kemudian period ni kalau da'i perasan, balik pada histeria tadi, soalan tadi, kenapa orang perempuan selalu kena histeria? Sebab biasanya pad mereka itu mereka tidak basuh dengan cara yang betul, kemudian mereka tidak jaga dengan cara yang betul. Jadi sebab itu di antara pendidikan di dalam Islam juga, kita sebagai ibu bapa perlu mengajar anak-anak bagaimana cara untuk nak basuh pad dengan cara yang betul. Jangan maknanya darah itu kita terus pergi buang saja, jangan. Sebab benda halus itu akan makan darah daripada situ.
Bila benda halus tu dia makan darah tu daripada pet, dia akan cari tuan punya pet tadi. Oh. Ya, itu yang jadi masalah. Kemudian bila dia masuk dalam tubuh badan perempuan tadi, dia akan mula main sistem darah badan perempuan tadi, menyebabkan sistem darah dia dah tak regular dah. Itulah akan berlakunya istihadah dan sebagainya. Jadi macam mana cara nak basuh pet itu diajar, kita perlu basuh bagi suci, bagi bersih dengan air panas. Basuhkan dulu, bagi settle semua tu kan. Lepas tu kita bungkus-bungkus. Kalau sebaiknya kita tanam lah. Kalau tak tanam pun kita boleh buang. Jangan kita tinggalkan terus dengan darah macam tu, kerana dia menjadi makanan yang paling lazat untuk benda halus tadi. Masya Allah. Ya Allah. Sebab itulah kalau kita lihat di asrama, perkara ini banyak berlaku, Ustaz. Dan perkara ini perlulah didedahkan sedari awal usia anak-anak itu mula dah keluar haid ni. Betul, Ustaz? Betul. Baik, kita nak berehat seketika dan selepas ini kita nak tanya lagi soalan-soalan yang menarik kepada Al-Fadhil Ustaz. Jangan ke mana-mana para penonton. Kembali tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz, ada satu soalan menarik yang boleh kita kongsikan pada hari ini bersama dengan sahabat kita, Rosmahizan. Adakah anak-anak kecil atau bayi yang kerap menangis di waktu malam sehingga dipanggil sawan tangis juga terkena gangguan mistik? Dan perlukah berjumpa dengan pengamal perubatan Islam untuk dirawat? Persilakan Ustaz. Terima kasih Da'i. Okey, sebaik-baiknya kita jumpa perawat lah. Disebabkan kerana itu adalah masalah penyakit yang ada kaitan dengan gangguan. Cuma kadang-kadang apa yang saya nak bagi tahu, kalau sekiranya terkena kepada kanak-kanak, dia ada dua faktor. Satu faktor menjadi sebab dia kena tu hijab dia terbuka. Sebab budak ni kalau bawah, kita kena tengok usia dia pula Da'i. Kalau usia daripada 2 tahun ke bawah, kebiasaannya bayi yang lahir itu akan lahir bersama dengannya adalah qorin. Qorin tu adalah sebangsa dengan jin. Biasanya bila umur 2 tahun ke bawah ini, budak-budak akan boleh nampak. Disebabkan kerana qorin itu masih aktif dalam tubuh badan dia. Jadi kalau yang jenis macam tu tidak menjadi masalah besar, cuma kita perlu tutup hijab dia. Yang tu kita panggil tutup hijab. Kemudian yang keduanya, kalau sekiranya umur dia lebih daripada 2 tahun, maknanya bawah daripada 7 tahun, dia ada tata cara dia pula. Jadi sebagai pengamal, tak semua dia boleh buat. Sebab saya nampak macam ni Da'i, kebanyakan pengamal dia tidak pakar untuk menganalisa ataupun mengesang gangguan. Dan dia tidak tahu jenis gangguan yang ada dalam tubuh badan. Jadi bila dia tengok sebagai contoh, budak ni dia terus nak jampi. Jadi itu satu kesilapan. Sebab apa? Sebab dia tidak punya kepakaran. Saya ambil contoh Da'i, kita pergi farmasi, kita beritahu kita sakit, farmasi akan bagi ubat. Tetapi dia bukan pakar. Kalau yang pakar ini adalah doktor pakar, dia akan dengar masalah, dia akan diagnosis kes, kemudian dia akan bagi ubat, barulah pada waktu tu kita boleh kategorikan dia pakar. Jadi maknanya dekat luar sana, bila kita nak cari yang betul-betul pakar. Jangan asalkan dia boleh baca ayat Al-Quran, dia itu adalah pengamal. Jadi yang itu bagi saya kita perlu bagi penekanan. Sebab apa? Kalau tidak ada kepakaran, kalau tidak ada kemahiran, dia akan jadi masalah. Sebab apa Da'i? Bila kita suruh dia baca ayat, bila baca budak tu menangis lagi kuat. Sebab apa? Kalau tadi dia tak nampak jin, rupanya bila dia tengok yang baca tu pun jin juga. Macam tu jin juga. Bertanduk kan.
Jadi benda-benda macam tu kita perlu ambil kira lah. Okey, baik Ustaz. Bila jadi seperti itu Ustaz, apakah first aid di rumah yang perlu kita ada? Bila terjadi kes-kes seperti itu, sama ada isteri kita terkena ataupun anak kita terkena, apa first aid yang perlu kita ada di rumah? Okey, pertama sekali kita boleh menggunakan konsep langkah bertenang sahaja. Sebab kalau kita nak merawat itu, masa kalau dapat tu janganlah semasa, contohlah macam orang kena histeria. Bila dia kena histeria, kita jangan kelang kabut. Oh, Kadang-kadang kalau da'i tengok, bila seseorang itu kena sahaja histeria, dalam masyarakat kita ni dia cepat-cepat nak baca ayat Quran. Dia cepat-cepat nak jampi. Jadi, bukan tak boleh jampi da'i. Boleh. Tapi cuba kita tengok, bila kita jampi orang dalam keadaan histeria, apa akan berlaku? Sudah tentulah akan berlaku out of control. Orang kena histeria ni da'i dia kuat. Maknanya kalau seorang pegang terpelanting, biasanya 5-6 orang akan pegang dia. Jadi kalau langkah dia, saya selalu kata, nak lawan dengan jerung, jangan terjun dalam laut. oh. Jadi kalau orang tu tengah jadi histeria, tak payah duk pergi baca ayat Quran. Sebab kamu baca pun jin tak lari. Jin akan datang lagi. Jadi apa yang perlu kita buat? Pertama, tenangkan dia. Kalau boleh, suhu penting. Suhu tu kita bagi, kalau boleh buka kipas angin. Kemudian sejukkan badan dia, sama ada mandikan dia, bagi kena air ataupun bagi dia rehat. Kemudian yang paling penting kalau berlakunya histeria itu, dalam rumah itu jangan ada gambar yang membuka aurat yang kita gantung. Oh. Sebab dia boleh menyedut kekuatan daripada sana. Jadi kalau dapat kita masukkan dia dalam bilik kosong, kemudian pastikan suasana dalam bilik itu dingin, kemudian kita banyak-banyak berselawat. Jangan baca ayat Al-Quran. Bukan ayat Al-Quran tu salah. Kalau kita baca, nanti benda halus tu panas. Bila dia panas, dia akan lawan dengan kita. Tindak balas. Kalau kita sanggup untuk jaga dia, tak apa. Yang jadi masalah dia, kita tak sanggup jaga. Kemudian dia akan merosakkan diri dia ataupun dia membahayakan diri dia. Jadi sebagai langkah first aid tu bukan kita baca Al-Quran. Baca ayat Al-Quran tu biarlah masa sihat. Kalau masa macam tu jangan baca, apa perlu kita buat, tenangkan dia dulu. Kalau kita nak baca ayat Quran juga boleh, tapi baca dalam air, kita bagi dia minum. Itu langkah terbaik lah. Langkah terbaik Ustaz untuk kecemasan sebelum kita nak jumpa perawat. Baik Ustaz, sahabat kita ada nak tanya soalan lagi. Jika bersama dengan Kak Zu Zabidi, jika kita telah disantau oleh seorang setelah berjumpa dengan ustaz untuk berubat, bolehkah kita memulangkan santau itu kepada pengirimnya Ustaz? Okey, kita tahu santau ni permainan sihir. Jadi orang buat sihir dekat kita. Kalau kita buat balik, maknanya kita buat benda yang sama lah. Kita pun salah tahu, juga. Kita tahu kan santau itu menggunakan sihir, menggunakan jin sebagai contoh. Jadi orang buat kita menggunakan benda yang tak elok. Tiba-tiba kita buat sama. Jadi bagi saya itu tak betul lah. Kita buat sama, jadi kita dipanggil, kita melakukan sihir juga. Kalau boleh kita elakkan. Sebab kita kena faham macam ni da'i. Kalau orang tu buat sihir kat kita, kalau orang tu buat santau dekat kita, kita kena ingat, bila kita kena, siapa yang izinkan? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak berlaku kemudaratan itu melainkan dengan izin Allah. Maknanya orang buat sihir itu, kita kena, yang izin tu siapa? Allah. Yang izin tu Allah. Jadi apa patut kita buat? Minta balik pada Allah. Nampak tak? Syaitan, iblis laknatullah ni, dia nak goda manusia. Iblis minta pada Allah. Allah panjangkan umur dia sebab dia nak menyesatkan manusia. Kenapa kita manusia yang Allah cipta hebat ni tak mau patah balik pada Allah? Patah balik saja pada Allah. Terus ada lawan dengan dia. Allah izin dia. Itulah kekuatan kita sebenarnya. Sebab apa? Kita ada Allah. Cantik. Kita jaga Allah. Allah jaga kita. Baik. Maknanya minta kepada Allah. Orang kata di hujung-hujung ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh sarankan kepada orang awam ni Ustaz. Apa di antara amalan-amalan yang kami semua boleh lakukan Ustaz untuk mendinding diri kita supaya tidak ada berlaku kebocoran yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Persilakan Ustaz. Pertama sekali macam saya dah sebut tadi lah da'i. Pertama sekali scan dulu badan kita. Cara nak scan itu sangat mudah da'i. Tadi saya dah ajak dah. Maknanya baca sahaja bismillah. Lepas sembahyang 100 kali. Kalau boleh lulus itu maknanya spirit kita tidak ada gangguan. Kalau sekiranya ada gangguan, pergi cari pengamal perubatan untuk buat medical check up untuk tengok kerohanian kita sihat ataupun tidak.
Jadi itu rumusan untuk pagi ni. Kalau kita bagi banyak pun tak boleh nak ni juga. Jadi kita cukup dengan saya bagi amalan 100 ni. Siapa yang boleh dapatkan amalan 100 kali ini da'i, nanti boleh jumpa saya akan ijazahkan direct amalan. Lepas tu 100. Masya Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi inilah dia yang perlu kita lakukan dalam kita mempertahankan, dalam kita membentengi diri kita daripada kebocoran, daripada gangguan makhluk halus ini. Dan para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita dah berada di akhir siaran dan kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa kita. Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma aftah alaina abwaabal barakat. Allahumma aftah alaina abwaab syifa. Allahumma aftah alaina abwaab ilaj. Allahumma aftah alaina abwaab dawa. Allahumma aftah alaina abwaab sihah. Allahumma aftah alaina abwaab jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin bi qadrikal azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan topik kita pada hari ini. Dan para penonton, esok temu janji kita dalam topik tafsir dan taranum surah Al-Ghafir ayat 37 sehingga 39 bersama dengan sahabat saya Da'i Nizal, moderator, dan panel Ustaz Dr. Muhammad Lokman Ibrahim. Tak maaf atas kekurangan, segala ilmu yang kita dapat kita manfaatkan. Saya Dayaman mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalam. Terima kasih Ustaz. Sama.